اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya doakan semuanya dalam kebaikan insya-Allah. Malam ini saya akan bertindak juga sebagai seorang moderator orang kata payung. Selepas moderator sebenar kita ada sedikit keuzuran, jadi saya ambil alih tempat dia lah sementara bersama dengan senior koordinator kita yang seorang lagi, Abi Syukron, yang akan bersama sebentar lagi.
Alright, sebelum tu saya nak tanya, Assalamualaikum semua. Nak tanya dulu, okey tak segi suara? Kalau okey, tolong komen kat sini, komen suara okey ke tak kan. Anda kenalkan diri daripada mana semua kan. So bagi love sikit, bagi terbakar sikit, bagi wow sikit kan, bagi like sikit kan pada saya pada malam ini bersama dengan sahabat saya nanti. Jadi saya nak tengok bersama kita dikatakan lebih daripada 100 orang lah yang akan bersama-sama pada malam ini kan. Yang penting kita nak suara jelas dengar supaya kita ni tak adalah cakap sorang-sorang kan Abi kan. Ingat cakap sorang-sorang sekali rupa-rupa je suara tak ada tapi tak mau dah macam tu. Okay, alright. Okay, kat sini. Malam ni sebenarnya ad hoc je. Master Majid petang tadi dia ada bagi tahu dengan saya dan juga Abi. Okay, malam ni ada slot kosong jadi boleh tak kalau masukkan slot malam ni lah pada anda semua dan malam ni special insya-Allah. Pastinya special sebab apa? Sebab kalau kita tengok sepanjang bulan berapa ramai je kemunculan leader-leaders daripada kalangan suami-suami kan, tak ramai kan. Jadi tak ramailah yang selalunya ibu-ibu kan, ibu-ibu yang buat bisnes Shaklee. Jadi mungkin ramai kat sini dalam Dreamscape ni yang masih baru, yang masa bulan ini join dengan Shaklee, masih lagi baru nak mengenali Shaklee dan sebagainya. Mudah-mudahan kita malam ni mendapat satu manfaat yang begitu besar kepada semua. Alright. Okay, malam ni tajuk kita adalah Dreamscape Sharing Road to Master Coordinator Men's Perspective. Perjalanan menuju ke Master Coordinator bagi pandangan orang lelaki ataupun jejaka-jaka yang ada dalam Shaklee ni kan. Jadi saya nak jemput kita punya panel seorang lagi. Saya pun panel juga malam ni tapi merangkap koordinator lah daripada moderator. So bersama dengan nanti saya nak jemput dia. Okay. Okay, kita nak baca dulu komen tak? Tengok semua. Okay. Bersama kita ramai malam ni Alhamdulillah. Dari mana semua ni kan? Alia dari Manjung Perak. Okay. Sarah dari Gembar Negeri Sembilan. Wan Sofia Zari dari JB menetap bicara sekajang. Okey, bersama kita juga Master Wan Hani Munirah pun ada saya nampak kat sini. Downline saya pun ada, ramai-ramai ada. Jadi tadi kita mulakan dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Jadi malam ini mudah-mudahan memberikan inspirasi. Esok adalah hari terakhir kita akan buat closing untuk bulan Februari ini. Jadi masa-masa tengah sibuk dan terima kasih banyak-banyak yang ataupun dapat meluangkan masa pada malam ini bersama-sama dengan kita semua. Okey, saya jemput kan, kita mempersilakan tak lain tak bukan kita punya senior koordinator Syukron. Nanti saya nak jemput, nanti dia akan kenalkan diri dan kita akan bagi laluan dulu. Nanti time saya selepas Abi. Time saya selepas Abi kita sharing tentang diri saya, nanti saya akan perkenalkan dirilah selepas ini Okey. Alright, kita jemput Abi, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia orang Kedah ni. Keren. Panggil Abi ya. Betul, panggil Abi. Abi, wife dia panggil Mama. Gitulah. Saya bersiaran langsung dari Terengganu, Abi dari Kedah. Yang Kedah. Ya, Kedah. Oh, yang Kedah. Jadi gitulah. Jadi malam ini bersama juga dengan Abi, malam ini kita nak mencari inspirasi. Bahawa Abi adalah antara leader-leaders yang laju. Kata laju, padu. Padu ya. Alhamdulillah sekarang dia ranking senior coordinator. Senior coordinator dah senior koordi lebih kurang 6 orang leader lah. Nanti kita boleh minta sharing bagaimanakah Abi memimpin kumpulan. Kumpulan nama apa Abi? Shine Sapphire Ya, Shine Sapphire. Shine Sapphire. Gambar Abi tak nampak. Oh ya ke? Allah, ya ke?
Asal tak ada video Video hilang. Sekejap. Video hilang. Ada tak? Patut kita dah cakap je. Lupa tak ada video. Blackout. Tak ada. Sekejap, saya dah masukkan dah ni. Sekejap kamera. Tapi dekat saya punya ni keluar je. Dekat saya punya laptop ni ada je keluar gambar Abi. Tu lah tak keluar. Gelap Gelap ni. Sekejap saya masukkan. Sekejap. Kalau saya keluarkan. Gelap gelita. Okey, Bi? Sekejap, saya siaran terganggu saya keluar masuk balik. Okey. Tak apa. Inilah cabaran ya, tuan-tuan puan-puan. Inilah cabaran. Kita sekarang kita plan dah okey kan. Kita fikir yang bahawa kita punya perjalanan semua lancar kan. Tiba-tiba Allah uji. Ini ujian. So jangan sedih, jangan risau. Biar udara insya-Allah dia akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Okey, mudah-mudahan saya masukkan balik. Dia dah masuk dah. Masuk tak? Kejap kita tengok jap. Sebab dia StreamYard ni tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, dia delay 10 saat. So dia kadang-kadang lambat sikit lah. Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Tadi je duduk cakap lama-lama. Sebaik baca komen. Kalau tidak kita daripada habis gelap gelita. Sampai ke sudah. Okey, alright. Itu lah pasal Allah. Tu dah saya cerita tadi. Kita kan kadang-kadang dalam perjalanan ni, dalam perjuangan, kadang-kadang kita plan pun baik kan, plan bagus sebenarnya kan. Tapi itulah ujian, tiba-tiba tak ada lah, suara tak ada lah, itulah internet slow lah, apa dah semua kan. Jadi inilah ujian. Jadi kita nak minta Abi untuk kongsikan pada malam ini sikit inspirasi sempena kita nak closing esok. Gitu kan. Okey. Saya mempersilakan senior koordinator Abi Syukron kepada anda. Sekian pula. Dipersilakan. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kepada saudara Jamal. Tuan Jamal, koordinator, seorang yang sangat-sangat berjaya dalam bisnes yang diceburi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan pagi. Ini kepada yang pernah mengenali Abi, yang pernah mengenali Mama dan biasa dengar perkongsian daripada Abi dan Mama. Biasanya selepas kami bagi salam, kami akan mulakan perkongsian kami dengan tagline pagi. Okey, jadi jangan ada yang pelik, jangan ada yang pagi, bukan dah malam. Okey. Ada sebab dia kenapa kita jadikan pagi sebagai satu tagline. Nanti Abi kongsikan. Okay? Kenapa kita jadikan pagi itu sebagai tagline. So yang pertama sekali lagi Abi ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Jamal atas kesudian dia menjadi moderator Bidang Terjun. Walaupun Bidang Terjun tetapi sangat-sangat profesional dengan platform StreamYard dia yang cantik. Okay? Walaupun tadi Abi tiba-tiba blackout, namun keadaan berjaya dikendalikan dengan sangat-sangat profesional. So pada Abi seorang yang memang masuk ke dalam Shaklee dan bersedia untuk menjadi leader dalam bisnes Shaklee, mereka semestinya yang pertama kenalah seorang yang profesional. Profesional ni macam mana? Okay, Abi share sikit tentang profesional. Profesional ni macam mana? Profesional ni dalam erti kata yang kita mudah faham, mampu mengendalikan dan menguruskan suasana dengan sangat baik. Tidak kelam kabut, tidak stres dan tidak cepat orang kata apa panik. So insya-Allah malam ni walaupun sepatutnya ada bersama kita Dr. Majid, tetapi dengan kami berdua insya-Allah kita akan cuba kendalikan sharing kita pada malam ini dengan sangat-sangat profesional. Okey. Dan insya-Allah terima kasih kepada yang bersama dengan kami. Kita dah ada 36 orang.
InsyaAllah grup ni kita ada lebih kurang 100 lebih orang. Dan tanya kepada anda yang berjaya join grup sharing pada malam ni, sebab seperti kita sedia maklum, sharing-sharing yang ada dalam Spectacular, ada dalam Dreamscape, ada dalam team anda masing-masing, kebanyakannya kita perlu fight untuk dapatkan sharing. Supaya, kenapa kita kena fight? Supaya bila kita dapat sharing, kita dapat join sharing, kita dapat perkongsian ilmu dengan cara kita fight, dengan cara kita bersusah payah, dengan cara kita ada usaha. So apa yang akan berlaku? Kita akan lebih menghargai. So bila kita lebih menghargai sharing yang disampaikan, kita akan bukan setakat mendengar semata-mata, tetapi kita akan bertindak dan kita akan buat action, dan insya-Allah daripada situlah kita akan nampak result satu demi satu. Okay. So first of all, Abi nak kenalkan diri. Nama saya Ahmad Syukran bin Syaharuddin. Panggil Abi. Panggil Abi. Saya bahasakan diri sebagai Abi. And then saya suami kepada senior coordinator Fatin Zulaika Hamdan, juga dikenali sebagai Mama. Right. Okay. So sebuah sedikit tentang kami berasal daripada negeri Kedah dan memang sekarang menetap di negeri Kedah Darul Aman. Setelah sebelum ini hampir 5 tahun. 5 tahun, hampir 5 tahun. Lebih 5 tahun stay di Bangi, sejak daripada belajar di UKM hinggalah awal-awal perkahwinan kami. 3 tahun jugalah selepas berkahwin memang menetap di Bangi. Dan sekarang alhamdulillah dah kembali, orang kata cakap sirih pulang ke Ganggang. Telah kembali ke kampung halaman, dekat dengan mak ayah, dekat dengan umi abah. Lebih pada niat tu kita nak khidmat, dalam masa yang sama kita nak cari tapak yang sesuai untuk kita memulakan sesuatu yang baru. Baik. So betul, tidak panik. Okay. Jadi insyaAllah malam ni perkongsian kita lebih kepada inspirasi tentang road to master coordinator. Okay, ada yang join sharing ni, mungkin belum supervisor, baru daftar. Baru daftar hari ni, buat sale, dapat UV dan terus boleh join group. Ada yang join sharing malam ni yang dah pada level supervisor. Ada yang join sharing malam ni yang dah pada level key coordinator ataupun level senior key. Satu lagi level nak sampai ke master coordinator. So kita berada pada level yang berbeza-beza. Disebabkan level yang berbeza-beza ini menjadikan kita hari ini pada fikiran anda normally kebiasaan. Kalau tak berlaku, alhamdulillah, bermaksud anda adalah seorang yang extraordinary. But normally bila kita berada pada posisi ataupun kedudukan yang berbeza, menyebabkan pandang sisi kita, sudut pandang kita, cara kita berfikir, cara kita melihat satu perkara juga menjadi berbeza. Supervisor. Okay, supervisor dia akan pandang tajuk road to master coordinator. Road to master coordinator, aku supervisor, jauh lagi nak sampai ke master coordinator. Ada orang yang berfikiran macam tu. Yang baru join hari ni dan terus dapat join kelas ni. Road to master coordinator, aku hari ni baru dapat sale 10 UV. Apa tu road to master coordinator? Pada pandang sisi orang yang baru memulakan bisnes dia pada hari ini. Dan pada orang yang pada level senior key coordinator, road to master coordinator adalah sesuatu yang pada dia, road to master coordinator adalah perjalanan aku dan aku sikit saja lagi dah nak sampai ke master coordinator. So kita ada pandang sisi yang berbeza. Tetapi walaupun dengan pandang sisi yang berbeza ini, disebabkan posisi kita yang tadi berbeza, ada yang pada supervisor, ada yang pada baru join business. Malam ni Abi nak ajak kita semua melihat pada satu posisi yang sama. Okay, pada posisi yang sama. So apa yang kita nak lihat? Okay, road to master coordinator ni kita kena lihat sebagai satu sasaran. Road to master coordinator kita kena lihat sebagai satu sasaran, sebagai satu matlamat dan target. Kenapa? Pada Abi, walaupun anda berada pada posisi supervisor, walaupun anda baru join business pada hari ini, anda setidak-tidaknya mesti dah tahu at least tentang percentage ataupun tingkatan personal cash bonus 5%, 8% hinggalah ke 21%. Dan at least anda juga mendapat sedikit pendedahan daripada public sharing ataupun daripada leader-leader ataupun upline tentang level-level yang ada dalam Shaklee. Kan kita dapat satu gambar rajah yang kita pernah tengok. Dalam gambar rajah tu dia ada bentuk tangga,
Okay, dalam setiap level dia ada anggaran purata pendapatan. Supervisor berapa anggaran pendapatan dia, senior supervisor berapa anggaran pendapatan dia, hinggalah ke master coordinator berapa anggaran pendapatan dia. So pada Abi, at least walaupun anda baru join bisnes hari ni, walaupun anda baru supervisor, at least anda dah ada gambaran tentang itu. So dengan gambaran yang kita dapat tadi tu, at least dengan gambaran yang kita dapat tadi tu, road to master coordinator, okay, Abi nak ajak kita semua, Abi nak ajak kita semua, okay, Abi ulang, Abi nak ajak kita semua melihat sebagai satu sasaran, target dan matlamat. Sebaik saja kita melangkah, mengorak langkah dalam bisnes Shaklee, setidak-tidaknya master coordinator sepatutnya menjadi target, impian dan cita-cita kita. Kenapa Abi cakap macam tu? Pada Abi, kalau yang mendengar ni orang Islam, kita orang Islam, menjadi ciri-ciri dan sifat orang Islam ni, bila dia buat sesuatu perkara, dia akan buat dengan cara yang terbaik. Dan dia kalau letak target dan aim, dia akan cuba untuk capai target dan aim yang terbaik. Termasuklah bila kita berada dalam bisnes Shaklee. Master coordinator adalah aim kita. Okay, Abi beritahu dekat sini. Abi sebelum join dalam bisnes Shaklee secara serius pada bulan Oktober tahun 2020. Abi ingat lagi. Pada bulan Oktober tahun 2020, Abi secara serius menjejakkan kaki ke dalam bisnes Shaklee. Sebelum tu dah pernah jadi ahli. Just consume. Just makan. Dan pada ketika itu kami consume disebabkan mama sedang pregnant. Dan antara produk yang kami ambil betul-betul sebelum kami join ke dalam bisnes adalah Vivix. Dan Vivix ni menjadi titik tolak kepada kenapa kami nak sangat mulakan bisnes secara serius dalam Shaklee. Walaupun sebelum itu kami dah tengok sendiri perkembangan, perjalanan our upline Master Hidayul Halim, daripada dia coordinator, macam mana dia naik setingkat demi setingkat yang akhirnya dia capai ke level master coordinator. Dan pada saat dan ketika itu kami sedang menjalankan bisnes lain yang konsep bisnes dia seakan-akan sama, lebih kurang, tetapi berbeza. Apa bisnes dia? Bisnes sistem agent. Bisnes Shaklee adalah bisnes networking. Bisnes networking dan sistem agent, persamaan dia terletak pada MLM. Dia still multi-level marketing. Sebab apa? Sebab dia ada level dia. Dalam sistem networking bisnes Shaklee, dia ada level dia, supervisor, senior supervisor dan hinggalah ke master coordinator. Begitu juga dalam bisnes sistem agent yang hari ni kita tak gelar dia sebagai MLM, tetapi sebenarnya dia ada tingkatan level juga dalam bisnes tersebut, iaitu bermula seawal dropship, agent, stockist, dan akhirnya mungkin paling tinggi master stockist, mungkin paling tinggi branch office. Pada pengalaman Abi dan Mama, dua bisnes sistem agent yang kami dah sertai sebelum kami bergiat secara serius dalam Shaklee. Yang pertama, Abi sebut sini secara terang-terangan untuk anda ambil tahu bahawa sistem agent yang Abi join sebelum ni bukanlah bisnes sistem agent yang biasa-biasa. Bisnes sistem agent yang founder dia sangat-sangat berjaya. Bisnes sistem agent yang founder dia sangat-sangat aktif dalam buat marketing. Bisnes sistem agent yang founder dia bukan founder yang biasa-biasa, founder yang attached dengan guru, dengan mentor yang sangat-sangat hebat. Yang pertama, bisnes Tasnim Natural, produk bayi berasaskan essential oil. Awal-awal kami join dulu dia hanya ada balm semata-mata, tapi sekarang dia ada pelbagai variety of rangkaian produk. Dan ketika bersama dengan Tasnim Natural, Abi dah sampai ke level atas daripada master stockist lagi, iaitu branch officer. Branch officer ni kita dah menjadi wakil kepada HQ dan kita dah doing a part of HQ punya job. Kita buat distribution, postage secara besar-besaran, dan masa sama kita still a leader, still coaching, still guide team, still buat sale. Alright. Dan bisnes sistem agent kedua yang Abi join adalah bisnes Maya Baby. Walaupun bisnes Maya Baby ni baru lagi dalam tahun ni mungkin tahun ketiga, okey. Tetapi dia antara bisnes yang brand ni mula menapak kukuh dalam pasaran, sebab dia datang dengan kekuatan sebagai produk krim bayi 5 fungsi dalam satu. Dan founder adalah founder yang sangat bagus, sangat serius dalam buat marketing, buat pemasaran. Dan dalam Maya Baby juga kami berjaya sampai ke rank yang tertinggi pada ketika itu, rank master negeri. Dia still ada rank, lebih kurang sama macam Shaklee, MLM. Tapi apa yang akhirnya membuat Abi decide untuk join
secara serius dalam bisnes Shaklee. Selain daripada efek Shaklee effect, produk yang kita consume tu sangat-sangat memberi kesan, buatkan kami rasa tak sabar-sabar nak share dengan dunia. Satu dunia kita nak beritahu, anda kena cuba produk Shaklee, anda kena makan Shaklee, anda kena try supplement Shaklee. Sebab apa? Sebab efek dia sangat bagus. Selain daripada itu, ada lagi satu benda iaitu sistem tadi. Sistem. Pada kami, Shaklee dia ada sistem yang sangat stable, sistem yang sangat sangat kukuh hingga bila kita tengok orang yang berbisnes dalam Shaklee, especially mereka yang dah berada pada level master coordinator, kita rasa wow, tak sangka yang dengan menjual produk orang boleh capai dengan pencapaian sedemikian. Memang seakan-akan founder pencapaian. Sebab Abi beritahu kat sini, Abi dalam 2 bisnes tadi, Abi dan Mama, kami dah capai 2 rank yang tertinggi. Kami dah capai 2 rank yang tertinggi. Dan apa yang kami capai dalam 2 rank ni, berbanding dengan apa yang kami nampak yang ada pada master coordinator Shaklee, tak sama. Serius tak sama. Macam bisnes kami yang sebelum ni, requirement dia untuk master stokis, jumlah sale 10,000, jumlah sale 10,000 master stokis. 10,000 dalam Shaklee sale adalah untuk level supervisor. Nampak tak perbandingan tu? 10,000 dalam bisnes sebelum ni adalah level master stokis, sale 10,000. 10,000 dalam Shaklee adalah sale adalah untuk level supervisor. Sangat-sangat berbeza dari sudut tu. So membuktikan bahawa kalau anda dah supervisor punya level dalam Shaklee pun dah lebih kurang sama sale dengan master dalam produk lain. Bermaksud kalau kita capai master dalam Shaklee, tak heranlah master dalam Shaklee, kita tengok dia punya pencapaian, dia punya income, pendapatan, apa yang dia boleh buat dengan income yang dapat sangat-sangat jauh berbeza. Dan akhirnya itu juga antara benda yang menyebabkan Abi decide untuk buat Shaklee secara serius. So memang jujur Abi beritahu, saat Abi melangkah masuk ke dalam Shaklee untuk berbisnes, master coordinator telah menjadi aim, target dan sasaran Abi dan juga Mama. Bila kita dah letak bulan berapa kita nak capai. Dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita capai seperti yang kita dah letak target. Abi ingat waktu level bulan pertama lagi dah join, kita dah buat satu poster tau. Kita cari poster ucapan tahniah congratulations kepada master coordinator pada bulan 10 tersebut atau bulan sebelumnya kot. Abi tak ingat, lebih kurang lah. Ini kami edit, kami buh muka kami, Abi dan Mama, kami tulis nama, tulis tarikh, tulis bulan, kami submit dekat our leader. Dan mengejutkan benda tu sampai kepada Neni. So Abi beritahu dan Abi sangat yakin dan percaya apa yang kami buat ni dengan meletakkan sasaran sebagai master coordinator adalah target dan aim kami, adalah juga menjadi sasaran dan target kepada mereka yang dah jadi master sekarang. Mereka yang dah jadi master sekarang adalah disebabkan mereka ni dulu sebelum menjadi master memang dah meletakkan master coordinator sebagai target dan sasaran. Mereka ada kemahuan, mereka ada keazaman, mereka ada kepercayaan dan mereka bertindak, mereka buat kerja untuk capai kepada apa yang mereka target dan sasarkan. So hari ni tak kisahlah anda berada pada level mana sekalipun, anda supervisor, anda baru join bisnes hari ni atau anda selangkah lagi nak mencapai kepada master coordinator, seboleh-bolehnya pastikan dalam anda punya target, anda punya matlamat, anda berbisnes dalam Shaklee, master coordinator adalah matlamat anda. Cuba komen tengok, ambil tengok berapa ramai yang ada pada malam ni. Berapa ramai yang ada pada malam ni, okay, yang dah letakkan sasaran, target untuk anda menjadi master coordinator. Cuba komen sikit. Biar tengok kalau anda letakkan target dan sasaran anda untuk anda menjadi master coordinator, anda sila komen saya. Okay, biar tengok berapa ramai yang kalau sebelum ni belum lagi meletakkan sasaran dan target anda untuk jadi master coordinator. Mungkin malam ni anda terdetik, anda rasa macam aku kena jadi master coordinator. Sila komen sekarang, biar tengok berapa ramai. Firdaus Samsudin, Zaidatul Azlan, Fatimatul Zahrah Badrishah, saya. Nur Hazidah, saya. Panjang saya dah. Okay. So kepada yang komen saya ni, pada Abi, anda dah ada kemahuan. Anda dah letakkan master coordinator sebagai target. Bukan sekadar letakkan, bahkan anda mahu
anda ada kemahuan untuk anda capai target untuk menjadi master coordinator. Saya adalah bakal master coordinator 21. Amin. Hati-hati master coordinator 21. Amin. InsyaAllah. Amin. Right. So that's the point. That's the point kenapa Abi dan Mama yang dah berada pada ranking yang tertinggi dalam bisnes sebelum ni memilih buat keputusan untuk join Shaklee selain daripada Shaklee effect yang kami dah dapat daripada produk Shaklee itu sendiri. Sistem dalam Shaklee, ruang, peluang, kejayaan yang dicapai oleh master coordinator menjadi kami punya daya penarik. Kenapa kami buat keputusan untuk mula berbisnes dalam Shaklee. Dan bila kami dah letak target dan bila kami dah letakkan sasaran, tidak target dan sasaran tadi menjadi tanggungjawab kami, menjadi komitmen kami. Alhamdulillah, Abi dan Mama, once bila kita dah ada rasa tanggungjawab, kita dah ada komitmen, kita akan buat sehabis baik. Abi yakin dan percaya dalam ni, yang menonton live ni pada malam ini, bila anda dah pakai komen saya ni, pakai komen saya pada malam ni pada Abi, anda dah meletakkan komitmen, tanggungjawab terhadap target dan matlamat yang anda sasarkan ni. Okay. So, yang terakhir sekali, selain daripada Abi dah cerita kepada hangpa semua, apakah sebab kenapa Abi memilih untuk join Shaklee, disebabkan Road to Master Coordinator. Tajuk pada malam ni. Kita semua yang join Shaklee kena jadikan Master Coordinator sebagai our target, sebagai our aim. Kalau kita rasa sangat jauh, Abi dulu join Shaklee dalam keadaan kami tak tahu satu habuk pun tentang sistem Shaklee. UV tu, apa dia? PV tu, apa dia? Kalau kita nak naik supervisor nak kena ada apa? Kalau kita nak tu sistem, belum cerita pasal produk lagi. Vitamin C, apa beza vitamin C Shaklee dengan vitamin C produk lain? Apa beza Vivid, kenapa Vivid ni power sangat? So, kita semua sama. Kita semua join dalam keadaan zero. Kita join dalam keadaan kita tak tahu benda. Tetapi once bila kita meletakkan target, kita ada komitmen dan tanggungjawab dalam nak merealisasikan target yang kita dah sasarkan. Kita akan korbankan banyak benda. Kita akan korbankan masa, kita akan korbankan kesenangan. Kesenangan ni maksud Abi, kalau sebelum ni kita boleh pukul 7 malam terpacak depan TV tengok drama. Sebelum ni, mungkin bukan dalam ni, mungkin dekat luar sana. Tetapi disebabkan kita dah letakkan komitmen, tanggungjawab untuk kita merealisasikan sasaran dan target kita korbankan semua benda tu. Kita dah korbankan TV, Abi dan Mama kami dah lama tak buka TV. Apa lagi kami dah korbankan? Masa semestinya, of course. Dan bulan ni, bulan 2, Alhamdulillah Abi dan Mama berjaya hantar semula Adra Nuha ke Tadika. Adra Nuha, cerita dia dah masuk Tadika pada dia umur 4 tahun lagi, tahun 2019, bulan 8. And then pada tahun 2020 meneruskan sesi persekolahan macam biasa. Tetapi disebabkan pandemik yang bermula secara serius pada 18 Mac, menyebabkan kita terpaksa lockdown, PKP, akhirnya sekolah Tadika ditutup dan pada waktu itu Adra dah tak boleh Tadika. Dan ada stop tu Tadika sampailah ke baru-baru ni bulan 2 kita dah hantar semula Adra ke Tadika. Disebabkan yang pertama kita nak, kalau boleh kita tak sampai hati nak tengok anak kita ni. Disebabkan kita terlalu fokus dengan Shaklee sampai anak kita ni macam kita tak ada quality time dengan dia. Okay, on certain level, pada certain keadaan, ya kita memang join Shaklee, kita nak berbisnes daripada rumah. Kita nak berbisnes dengan keadaan anak-anak ada depan mata. Tetapi sangat zalim kalau kita sekadar nak anak depan mata tapi kita tak boleh nak ada quality time. Kita tak boleh nak ada satu masa yang kita khususkan untuk kita bersama dengan anak-anak. So why not kalau macam Adra, dia dah 6 tahun, memang kena hantar ke Tadika pun. So kita hantar dia ke Tadika at least 8.5 ke 12.5. Dia boleh fokus berada di Tadika bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan guru-guru belajar sambil kita di rumah fokus kepada kerja buat Shaklee, bisnes. And then bila dia balik pada sekolah, kita cari at least sejam ke 2 jam untuk kita duduk dengan dia sahaja, main dengan dia, buat kerja aktiviti dengan dia. So itu juga satu bentuk pengorbanan. Yang pada asalnya bila kita join Shaklee, aku join Shaklee sebab aku nak tengok anak depan mata, aku nak buat kerja dalam keadaan anak depan mata. Tetapi kalaulah benda tu sebenarnya anak kita taklah dapat, kita punya bisnes tak boleh nak pergi jauh. Anak kita pula taklah dapat perhatian kita yang sepatutnya. So akhirnya kita kena buat decision makan. Itu juga adalah salah satu bentuk pengorbanan.
Okay. Dan yang terakhir sekali. Sebelum Abi serahkan semula sharing kita malam ni kepada Tuan Jamal, right, panel kita yang juga sangat-sangat hebat, yang pada Abi tak sangka tau, bila Abi join Shaklee, rupanya dalam Shaklee ni orang yang buat bisnes Shaklee bukanlah semata-mata orang yang buat untuk side income, bukan semata-mata orang yang bisnes online semata-mata macam Abi yang memang fokus kepada bisnes. Tetapi terdapat juga orang yang macam Tuan Jamal yang ada rangkaian bisnes, yang ada bisnes yang lain, tetapi still memilih Shaklee sebagai bisnes untuk diceburi, dan bukan setakat join semata-mata, tetapi menjadi individu yang sangat-sangat berjaya, yang sangat committed, yang sangat bersungguh. Dan Abi yakin dan percaya korang pun mesti tak sabar-sabar dengan sharing daripada Tuan Jamal. So sebelum tu Abi nak sharekan kepada anda 3 point yang terakhir. Sebelum Abi share sikit kenapa Abi jadikan pagi sebagai tagline sebelum Abi mulakan sharing. Abi nak share 3 point, yang mana 3 point ni adalah antara benda yang menjadikan orang berjaya terus berjaya. Orang yang ada matlamat, yang ada target dan sasaran, walau apa yang berlaku, walau apa yang terjadi, terus committed, terus bertanggungjawab terhadap matlamat yang telah disasarkan. Buat kerja dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya capai apa yang mereka nak capai. Kalau anda nak tahu 3 perkara ni, anda komen dekat ruangan komen, saya nak tahu Abi. Okay, kalau anda nak tahu 3 perkara ni, anda komen di ruangan komen, saya nak tahu Abi. So Abi akan kupas secara ringkas malam ni apa 3 poin ni. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa kalau ada peluang lagi, kita akan kupas lebih lanjut satu persatu. Tapi malam ni Abi nak share dulu 3 poin ni. So kalau hampa nak tahu poin ni, hampa komen kat bawah, saya nak tahu Abi. Right, so Abi punya masa ada berbaki lebih kurang dalam 5 minit lagi. So Abi akan go fast, Abi akan go fast, short and padat untuk anda dapatkan input ni. Right, saya nak tahu Abi. Terima kasih. Okay, so terima kasih kepada yang komen, saya nak tahu Abi, saya nak tahu Abi, saya nak tahu Abi. Right. Okay, 3 benda, 3 perkara yang membuatkan orang berjaya kekal berjaya, yang membuatkan orang yang meletakkan target, sasaran, betul-betul committed, betul-betul bersungguh dalam bekerja, dalam bertindak untuk capai apa yang mereka sasarkan. Dia ada 3 benda ni. Alright, saya nak tahu. Okay, baik, terima kasih. So poin yang pertama. Okay, poin yang pertama, mereka ni adalah mereka yang ada kemahuan. Macam Abi bagi tahu tadi. Dan Alhamdulillah, lepas Abi tengok hampa pakai dokumen saya. Bila Abi tanya, adakah dalam ni yang nak jadi master coordinator, pakai komen saya. Pada Abi, hampa dah ada poin yang pertama ni. Itu anda join Shaklee dalam keadaan anda ada kemahuan untuk anda capai pencapaian yang tertinggi dalam Shaklee. So anda ada kemahuan. Cumanya, kemahuan ni, semua orang dia ada kemahuan. Orang yang tak berapa nak berjaya, orang yang tak berapa nak sukses, tak berapa nak komit juga ada kemahuan pada asalnya. So apakah yang membezakan kemahuan orang yang biasa-biasa berbanding dengan kemahuan orang yang betul-betul berjaya? Apa yang membezakan? Bezanya adalah korang boleh pegang pada ayat ni, Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita cerita tentang kemahuan dia ada level dia tau. Dia ada kemahuan yang biasa-biasa, dia ada kemahuan yang sederhana, dia ada kemahuan yang sangat-sangat mahu. So pada level yang sangat-sangat mahu ni, selain disebut sebagai kemahuan, dia juga disebut sebagai keazaman. Keazaman. Kalau biasa-biasa ni dia adalah kemahuan yang saya nak tapi dia ada banyak tapi. Pada level yang kedua ni, saya nak nantilah dia ada nanti. Tapi pada level keazaman, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, pada level keazaman, datanglah apa jua bentuk cabaran, halangan, akan terus diatasi, akan terus difikirkan solusi. Dan yang paling penting bukan setakat ada keazaman, bahkan dia akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kebergantungan sepenuhnya. Tawakal 'ala Allah, tempat kebergantungan sepenuhnya. Tempat kebergantungan sepenuhnya. Baik, poin yang kedua. Okay, poin yang pertama tadi kemahuan. Kita kena bezakan kemahuan. Semua orang ada kemahuan, tetapi kita nak pilih kemahuan yang macam mana.
kemahuan yang ada tapi-tapi, kemahuan yang ada nanti-nanti, atau kemahuan yang azam sangat tinggi, keazaman yang akhirnya menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan. Poin yang kedua, selepas kita dah ada keazaman, kita dah ada kemahuan yang sungguh-sungguh, poin yang kedua yang kita kena ada adalah sejauh mana kita meletakkan kepercayaan. Percaya. Percaya. Sejauh mana kita meletakkan kepercayaan terhadap azam yang kita letakkan tadi. Sejauh mana kita letakkan kepercayaan kepada Allah, tempat kita bergantung tadi. So, poin yang kedua, kepercayaan. Percaya. Sejauh mana kita percaya, belief dengan sistem yang ada dalam Syakli. Sebab apa? Sebab Abi bila join dalam Syakli, Abi pernah satu ketika kita bantu downline, kita naikkan downline sebagai leader sampai bila kita tengok dashboard kita punya income menurun. Pernah tak berlaku? Pernah tak berlaku? Kita tolong downline, kita naikkan downline sebagai leader. Tapi esoknya bangun-bangun tidur, buka aja sistem, tengok dashboard, income turun. Pernah tak jadi macam ni? Pernah tak? Pernah cuba komen? Abi pernah jadi. So bila jadi macam tu, Abi dan Mama alhamdulillah kami tak cepat down. Sebab apa? Sebab pada kami bila tengok dashboard selagi belum hujung bulan, selagi belum closing, dashboard kita boleh tengok untuk membagi semangat. Tetapi kalau ada penurunan daripada dashboard kita, sebenarnya dia tak bagi efek apa sangat pun. Sebab kita masih lagi ada banyak masa untuk bulan tersebut. Contoh macam hari ni 26 hari bulan, esok 27, 28. Ada lagi beberapa hari untuk kita closing. So kalau ada penurunan sedikit terhadap angka pada dashboard, jangan cepat down. So macam mana kita tak mau cepat down? Kita kena ada belief, kepercayaan terhadap ekosistem, sistem yang kita ceburi, Syakli ini sendiri. Kita kena yakin dan percaya once bila kita naikkan orang bawah sebagai leader. Bila kita bantu downline kita naik. Kita bantu downline kita untuk capai income. Bukan setakat 8%, bukan setakat 11%, tetapi supervisor 21%. Yakin dan percaya, hujung bulan kita akan closing dengan income kita yang akan naik sangat berganda. Dan itu sangat-sangat bergantung kepada kepercayaan. Sejauh mana kita believe dengan sistem yang ada dalam Syakli. Dan kalau anda nak dapat belief ni, percaya ni, anda kena ada knowledge. So pada Abi lah, dari sudut pandang seorang lelaki, antara kunci kepada kejayaan, dan benda ni Abi pernah dengar sharing daripada Master Asmalini sekali. Dia adalah Master Rocket dengan rekod 6 bulan rank up ke rank Master Coordinator. Sangat-sangat inspired. So apa yang Abi dapat daripada sharing Abi pernah dengar sharing dia waktu awal Abi join Syakli. Suami dia sangat-sangat membantu dari sudut sistem. Suami dia study sistem, suami dia baca starter kit. Suami dia cuba untuk hadamkan sistem. Dan orang lelaki, kebanyakan orang lelaki, dia memang lebih berfikiran yang macam tu. Dia suka baca benda-benda yang numbering, yang fakta, yang sistem-sistem. Kebanyakan. So kalau dalam ni, anda, mungkin suami anda belum lagi berminat untuk terlibat secara langsung. Belum lagi berminat untuk ambil tahu tentang sistem. Anda, sebolehnya. Sebab apa? Sebab anda nak dapatkan minat dan kepercayaan dia, anda kena buktikan something. Dan anda nak buktikan something tadi, anda kena korbankan masa anda untuk anda cari masa untuk anda study starter kit, study sistem, study UV, study tentang gambar rajah yang ada cerita pasal leadership bonus, requirement untuk setiap rank, study benda tu. Dan insya-Allah bila anda study benda tu, anda ada knowledge, anda akan percaya terhadap sistem dalam Syakli. So keazaman yang anda tadi dibantu dengan kepercayaan anda. Right. So itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir sebelum habis serahkan kepada kita punya moderator dan panelis. Hebat sangat. Adalah moderator, panelis pula tu. Right. Okay. Poin yang terakhir insya-Allah daripada Abi, untuk anda menjadi seorang yang sangat committed, sangat komitmen, bertanggungjawab terhadap sasaran dan target. Ya, sebab tadi anda semua dah beritahu dekat Abi, kita semua nak jadi master coordinator. Kita semua nak jadi master coordinator. Cuma yang pertama kita nak tentukan dulu sejauh mana kemahuan kita tadi. Di sini ataupun di sini. Dan sejauh mana kita percaya terhadap sistem, terhadap diri kita, matlamat kita, tempat kebergantungan kita. Dan yang terakhir sekali, once bila kita dah ada kemahuan, kita dah ada kepercayaan, yang terakhir sekali adalah sejauh mana kita nak letakkan effort
usaha, tindakan. Sejauh mana? Sejauh mana kita nak committed dengan buat posting di Facebook? Sejauh mana kita nak committed dengan buat posting di story? Sejauh mana kita nak committed sharing, guide, bimbing team kita? So kita kena letakkan effort tu tadi, barulah impian, target dan sasaran kita tadi akan tercapai dan terrealisasi. Dan pada Abi lah, pada Abi, kalau anda kat luar sana nampak Mama dan Abi seakan-akan laju, seakan-akan smooth pergerakannya, Abi nak beritahu kat sini secara jujur, kurang pun boleh capai apa yang kami capai. Sebab apa? Sebab kita ada peluang yang sama. Ruang dan peluang yang sama. Tinggal kita nak tentukan tadilah kepercayaan kita macam mana, kemahuan kita macam mana, dan effort tu kita letakkan macam mana. Okay. Dan setiap bulan kita akan hadapi ujian yang berbeza-beza. Setiap bulan kita akan hadapi ujian berbeza-beza. Pada Abi 5 bulan Abi buat business checklist secara serius, ada sahaja ujian yang mendatang yang berbeza-beza. Macam cara 1 bulan Abi dan Mama kami dua demam. Demam bukan demam biasa-biasa, memang demam teruk. Sebab Abi dan Mama jarang-jarang demam. So orang yang jarang-jarang demam, once bila dia demam, sekali demam, memang teruk lah, memang teruk, memang tak boleh nak bangun, memang lenguh-lenguh satu badan. So mujuklah time tu dah consistently consume Shaklee, memang telan vitamin C 2 biji, memang minum performance drink banyak-banyak, make sure badan tak dehydrate. Dan alhamdulillah recover. Cuma bergila-gila demam tu. Mujur bergila-gila tapi demam lah, teruk juga demam. Dan kita sangkakan rupanya kalau next month alhamdulillah tak demam, macam senang lah, smooth. Rupanya ada ujian yang paling pula yang mendatang. So bila nak cerita pasal ujian, setiap bulan pasti akan ada ujian yang berbeza-beza. Right. So thank you for watching. Thank you for investing your time untuk bersama dengan Abi malam ni, dan seterusnya akan bersama dengan Tuan Jamal. So Abi nak beritahu 3 poin ni korang pegang betul-betul. Pada Abi, walau pada posisi apa sekalipun anda berada, supervisor, baru join business hari ni, road to master coordinator, kita dah berada pada jalan yang benar. Siratal mustaqim. Kita dah berada pada jalan benar. Jalan menuju ke road to master coordinator. Kalau anda tak daftar lagi ahli Shaklee, mungkin tu cerita dia lain lah. Tapi bila dah daftar sebagai ahli Shaklee, kita semua dah berada pada road to master coordinator. Tinggal kita letakkan tadi kemahuan, kepercayaan dan juga usaha dan effort tadi. So itu sahaja daripada Abi. Thank you semua. So Abi serahkan kembali kepada Tuan Jamal. Wah, hebat sangat tu. Abi khusyuk kita dengar belakang tabir ni kan. Tapi ingat semua, Abi memang selalu, saya pun guna kat tagline tu, walaupun waktu petang, tengah hari ke malam, kita tetap cakap pagi. Pagi tu kena ada sebab pagi adalah betul-betul bersemangat. Dan sebab malam pun kita kena betul-betul bersemangat lah benda tu. Sebab pagi adalah pembuka segala hari kan, gitulah. Jadi kat sini kita tengok 52 orang yang sedang menonton kita. Dah 48 minit kita bersiaran. Bersiaran pada malam ini bersama dengan kita punya senior coordinator Abi, yang memberi banyak input-input dan perkongsian, mudah-mudahan memberi inspirasi kepada semua. Kalau tengok, terima kasih kepada yang komen, yang tulis nota kat bawah ni, bagus tau, sebab guru saya pun pernah pesan, dia kata kalau kita ni sedang belajar, bagus kita menulis sekali. Sebab apa? Bila kita menulis tu, tambatlah ilmu kamu dengan menulis. Jadi ada yang menulis tu bagus. Jadi lepas ni, siapa yang dengar, ada poin-poin penting, tulis banyak-banyak kat sini supaya orang lain ataupun orang-orang lain yang mungkin tak sempat nak tengok sekarang, mungkin akan tengok selepas ini, dia boleh baca balik apa nota-nota yang ada dekat bawah ini. Jadi sebelum saya nak bermula pula, harapnya korang semua begitu bersemangat lah, walaupun dah pukul 10.20, mungkin ada yang nak tidur dan sebagainya. Tapi saya harap bolehlah kekal, dan insyaAllah nanti di hujung nanti Abi kita akan nak buat Q&A sikit, kot-kot ada yang nak bertanya soalan dan sebagainya kan, nanti saya akan invite balik Abi masuk dalam ni lah. Jadi itu. Alright Abi. Okay. Terima kasih banyak. Alright, okay, itulah, terima kasih kepada senior coordinator Abi Syukran ya. Dah pukul 10.20 malam, jadi nak boleh tak kalau belanja saya sikit, belanja saya love
like, semangat, bagi api sikit, komen-komen api sikit kat situ lah. Jadi supaya dia bagi bersemangat untuk anda semua mendapatkan dia punya inspirasi terus pada malam ini. Alright, okay. Tadi saya dah kita dah dengar apa perkongsian daripada senior coordinator Abi Syukran tentang perjalanan dia sebelum ini, buat bisnes lain, dah buat syarikat lain, tapi macam mana pula masuk dalam Shaklee ni dan sekarang ni sedang menuju ke puncak jaya, gitu. Nampak, terima kasih yang bagi api kat saya ni kan. Saya nak berkongsi lah sedikit mungkin tentang perjalanan saya dalam Shaklee. Izinkan saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jamal Rafai bin Jakiran. Biasa dalam tim saya, diorang panggil saya Sir Jamal. Founder kepada grup di bawah Dreamscape. Kami adalah first level kepada Master Hanan Humairah. Memimpin kumpulan ataupun grup yang dinamakan Ben Group, BENSUGEH, Ben Sugih. Ben Sugih Group ataupun lebih orang kata biasanya dipanggil BSG. Ben Sugih ni adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa kebanyakan daripada biasa yang kita dengar adalah daripada bahasa Inggeris. Tapi kami memilih menggunakan bahasa Jawa atau Ben Sugih, bermaksud biar kaya. So Ben Sugih itu kalau korang dengar Datuk Ali Shukri kan, dia ada resort dekat dan Janda Baik kan, nama dia Sugih Hill kan. So Sugih itu adalah kaya. So inilah yang kami nak bawa, dan tagline kami adalah biar kaya berjemaah, biar kaya beramai-ramai gitu. Jadi apa nak dikongsikan pada malam ini, saya nak perkenalkan dulu diri saya. Saya tadi dah cerita pasal kumpulan kan, dan saya adalah suami kepada koordinator Aziati Raziz dari Terengganu. Tapi saya berasal dari Selangor. Sekarang menetap di Kuala Terengganu bersama dengan isteri dan keluarga lah. Jadi itu. Saya background dari segi education adalah bahagian kejuruteraan mechanical. Kejuruteraan mechanical pembuatan, tetapi nak ceritanya saya tak pernah pun kerja dalam bidang mechanical. Tak pernah pun saya sekalipun masuk dan kilang ke, kerja dalam bidang apa-apa ke, pergi interview ke apa semua, saya tak pernah. Sebab perjalanan hidup saya mungkin berbeza sikit daripada kawan-kawan yang lain lah. Gitu. Jadi selepas saja saya habis final exam di UiTM Pulau Pinang, saya ambil mechanical kan, itu. Saya terus saja di offer kerja. Masa tu umur saya kalau tak silap tahun 2010 lebih kurang 20. Sekarang umur saya 32 tahun. Pada masa umur saya 21 macam tu, saya dipanggil bekerja secara tiba-tiba tau. Saya tak expect pun saya dipanggil kerja. Saya satu hari tu lepas saya final exam, tiba-tiba saya dihubungi oleh satu orang artis tau. Artis Fazli UNIC. Masa saya nak kemas baju nak balik tu, tiba-tiba dia call. Tiba-tiba dia kata, "Assalamualaikum Mal, sekarang free tak? So apa buat sekarang kan?" Dia kata macam tu. Dia kata, "Nak tak kerja? Nak kerja apa? Ikut kita orang. Kita orang pergi show." Jadi saya pun kata masa tu saya memang peminat nasyid tau. Saya memang penggiat nasyid di universiti. Sampai beberapa tahun lepas pun saya masih bergiat aktif dalam nasyid kan. Saya mungkin lagi suka lah kan, tiba-tiba kumpulan nasyid terkenal di Malaysia, UNIC, panggil saya kerja. Padahal saya tak minta pun kerja tu masa tu. Tapi macam tiba-tiba Allah Ta'ala nak dijadikan impian tau. Nak cerita pasal impian kan tadi. Saya minat sangat kumpulan Hijaz tau. Saya sangat minat kumpulan Hijaz. Sampai ke satu tahap, saya kata satu hari saya nak kerja dengan Hijaz. Saya terlampau minat dengan kumpulan nasyid ni. Lepas tu tiba-tiba bayangkan dengan sekian lama kita berimpian nak kerja dengan industri nasyid, tiba-tiba Allah lorongkan, tiba-tiba saya dapat kontak daripada Fazli UNIC. Dia kata, "Jamal nak kerja tak?" So tiba-tiba kerja macam ya Allah, aku daripada berimpian menjadi seorang pekerja nasyid di Hijaz, tiba-tiba dapat jadi UNIC.
saya bekerja dengan UNIC tahun 2010 sehingga 2012 sebagai seorang pengurus. Dari pengurus itu saya belajar banyak benda, bermula menjadi seorang driver, lepas tu menjadi seorang penjual CD dekat belakang, pengurus dan sebagainya. Jadi dari situ saya belajar tentang menguruskan sesuatu menjadi seorang manager. Okey, selepas tahun 2 tahun saya bekerja di bawah UNIC. Saya ditawarkan kerja dengan Astro Production Senang Berhad. Waktu itu saya ditawarkan menjadi seorang creative writer, penulis skrip, penulis kreatif untuk program Imam Muda. Ketika tahun 2012 atau sekitar 2012-2013 saya dapat job sebagai seorang penulis skrip kepada Imam Muda 3, Imam Muda musim ketiga di Astro Production Senang Berhad. Masa itu saya banyak belajar tentang production, saya banyak belajar tentang bagaimana nak bercakap, saya banyak belajar bagaimana untuk buat konten dan sebagainya, menulis dan sebagainya gitu. Dalam lebih kurang setengah tahun, saya ditawarkan pula masuk ke Astro Talent Senang Berhad. Astro Talent masa itu saya diminta oleh pihak Astro untuk jaga artis-artis bawah Astro. Contohnya masa tu tak famous lagi Keith Foo, Hanizalika, Master Chef Izani. Saya bawa dulu Shiro. Lepas tu of course saya bawa Imam Muda ke sana ke sini saya bawa ke sana. Itu pun saya belajar tentang pengurusan. Dan selepas itu hari berganti hari, tahun pun, jadi saya pun mendirikan rumah tangga pada tahun 2015. Lepas itu dari 2015 saya berumah tangga. Lepas tu saya tinggalkan semua saya punya dunia nasyid. Lepas tu saya masuk dalam bidang perniagaan. So sehinggalah ke hari ini. Jadi masuk dalam bidang perniagaan, saya langsung zero, tak tahu apa-apa langsung pasal perniagaan. Tiba-tiba saya diminta untuk menjaga syarikat di bawah family sebagai seorang pengarah urusan, director sehingga sekarang. So saya sekarang adalah pengarah urusan kepada butik Ati Razna eksklusif di Melawati Mall, di Melawati, di KL. Sebuah butik yang orang kata menawarkan baju abaya daripada Dubai. So kita custom made baju daripada abaya daripada Dubai, bawa ke Malaysia, import daripada sana ke sini dan kita pasarkan menerusi butik Ati Razna eksklusif tingkat 2 di Melawati Mall. Okay, sehingga sekarang. Jadi saya juga sekarang bertugas di Terengganu. Saya ada juga pengarah urusan kepada syarikat Ganu Fresh Mart. Ganu Fresh adalah sebuah syarikat yang mana syarikat ini adalah menguruskan dan menjual barangan keperluan harian macam barang basah, ikan, sayur, ayam apa semua, barang-barang runcit semua kita jual di kedai dan juga dipasarkan secara online dan dihantar terus ke rumah. So inilah yang saya buat. Dan kami juga ada beberapa bisnes yang lain, antaranya kepada tak lama lagi insya-Allah boleh rentas negeri. Jadi Abi kena pergi Terengganu. Ramai sangat orang yang tak sabar-sabar nak keluar daripada negeri masing-masing nak pergi melancong kan. Jadi Terengganu adalah antara negeri yang biasa pelancong pergi. Jadi kami di sini di seberang Takir, dulu di seberang Takir kita pun ada sebuah restoran yang boleh menempatkan lebih kurang 200 ke 300 orang dalam satu masa di tepi pantai. Kalau korang semua tahu kan, dia dipanggil Miami Beach. Miami Beach, pantai Miami di area Drawbridge baru tu, dekat aja situ. So kita pun ada chalet, kami ada chalet, kami ada juga motel ataupun inn di sebelah airport, dan juga pada peminat houseboat, kami pun ada juga houseboat di Kenyir, di Tasik Kenyir. Kita ada 2 houseboat Tasik Kenyir yang baru kita lancarkan baru-baru ini dalam tahun lepas. Satu-satunya houseboat yang ada kolam tu, yang boleh budak-budak mandi kat situ dan ada serat air masuk. So pelbagailah antara niche bisnes kami, antaranya adalah pakaian, makanan dan juga pelancongan. Okey, nak dijadikan ceritanya daripada apa yang kami jalankan ni, orang
perasan tak? Kami banyak buat bisnes ni adalah bisnes konvensional ataupun bisnes-bisnes yang orang kata sebagai hospitality. Hospitality yang mana contoh kalau kan, contoh buat chalet kan. Hebat macam mana pun kita punya online, macam mana kita nak online kan orang tidur kat chalet? Cuba cerita sikit. Lepas tu kami ada restoran. So restoran pula kerajaan kata SOP tak boleh makan lebih daripada 2 orang satu meja. Udah macam mana pula? Tu kedua. Yang ketiga, kami ada butik di Melawati Mall, di mall. Kerajaan arahkan tutup. Lagi satu, saya punya niche pakaian saya, kami adalah jual baju yang agak mahal lah, dari segi harga RM300 dan ke atas lah, harga ribu-ribu pun ada. So biasanya customer adalah ada walk in yang akan cuba pakaian tu dan membelilah. So online kami sangat sikit lah dari segi online lah, pelanggan online. Jadi apabila COVID ni terjadi, apa jadi dengan syarikat kita? So dia akan ni masalah dari segi cash flow dan sebagainya. Jadi inilah antara pemangkin yang mana saya nampak dah ada limitation di dalam bisnes konvensional ini. Okey. Pasal Abi tadi, Abi cerita pasal dia masuk syarikat-syarikat yang mengamalkan master stoki dan sebagainya kan. Gitu. Macam saya adalah pemilik pada syarikat tu, kita ada pekerja, kita ada premis, kita ada macam-macam. Jadi kalau saya nak ceritakan kepada anda semua, kenapa beruntung sangat-sangat korang join dengan Shaklee ni, dan kenapa kami yang dah memang ada company sendiri, yang dah ada pekerja lebih kurang 50 orang, pekerja dah 50 orang dan mempunyai banyak premis dan sebagainya. Jadi kenapa kami nak juga buat bisnes Shaklee ni? Mesti ramai orang tertanya-tanya soalan-soalan macam ni kan. Okey. Sebelum itu, saya nak cerita dulu perjalanan kalau kita ada company kita sendiri kan. Kita ada contoh, kalau kita menjadi seorang pemilik syarikat, kita kena ada fikir 6 perkara dalam bisnes ni. 6 perkara dalam bisnes ni. Biasa kalau orang-orang bisnes dia akan tahulah department yang ada dalam sebuah syarikat yang perlu diambil tahu oleh seorang pengurus syarikat, pengarah urusan syarikat ataupun pemilik syarikat. Yang pertama, kita kena tahu bahagian admin, administratif, pentadbiran. Kita kena ambil tahu sangat-sangat. Yang kedua, HR, human resource. Bagaimana kita nak handle pekerja kita. Bagaimana dari cuti dia, gaji dia, macam mana kita nak ambil pekerja yang bagus dan sebagainya. KPI dia semua kena fikir. Ketiga, kita kena fikir pasal finance. Macam mana nak pastikan duit masuk dan macam mana nak urus duit keluar. Itu pun kena fikir, yang ketiga. Yang keempat, dalam bisnes kita kena fikir apa? Operation. Saya ada butik, saya kena buat baju tu sendiri, saya ada brand. So kita ada brand, macam mana kita nak marketkan brand tu, macam mana kita nak buka kedai kita pukul 10 pagi, 10 malam, macam mana kita nak susun operasi, quality control dan sebagainya. Itu keempat. Department kelima yang kita kena fikir sebagai seorang pemilik bisnes adalah marketing. Marketing, korang mesti tahu marketing dalam Shaklee ni beruntung lah, banyak yang buat zero cost marketing. Tapi kalau bisnes yang biasa ni tak bakar duit, orang kata tak buat iklan, tak bakar duit, tak bayar influencer dan sebagainya, duit susah nak masuk atau mesin susah nak masuk. Marketing pun penting. Dan yang keenam, kena fikir juga pasal sales. So sales ini yang paling penting nak fikir. Jadi bayangkan saudara-saudari, kita buat bisnes konvensional, nampak macam kita founder tau. Aku adalah founder kepada jenama aku sendiri. Kan, macam tu. Tapi di sebalik belakang tu, Allah saja yang tahu betapa sukarnya kita nak menguruskan sebuah company itu. Sebab seperti macam yang kita cerita tadi, kita bukan saja cerita pasal macam mana kita nak jual produk tu. Kita kena fikir produk tu okey ke tidak, rosak ke, dalam keadaan baik ke, nak restock ke. Kena fikir juga bila duit masuk, macam mana pula kita nak macam mana pula kita nak fikir duit tu supaya duit tak bocor. HR fikir masalah pekerja nak cuti, pekerja nak naik gaji, pemenuh gaji dan sebagainya. Kalau pekerja tak perform pula, macam mana pula?
kita tetap membayar gaji, betul tak? Jadi macam-macam perkara yang dipikirkan. Jadi inilah sebenarnya bukanlah saya nak menakut-nakutkan semua tentang reality business, tapi inilah reality business yang mana kadang-kadang kita sebelum kita start buat bisnes tu, kita dah ada impian kita nak capai apa-apa sebagai certain orang kata certain target, kita nak jenama kita jenama yang terkenal dan sebagainya. Tetapi akhirnya dengan benda-benda lain yang kita duk fikir ni, pasal pekerja, pasal marketing, duit pula banyak keluar apa semua, renovation, rental dan sebagainya, inilah yang menyebabkan ada keterhalangan yang disebabkan oleh bisnes itu. Jadi lagi-lagi lah masa COVID ni, banyak bisnes yang down, ada yang bisnes yang naik. Contoh bisnes Shaklee memang naik lah sebab dia banyak online. Banyak bisnes, terutama pelancongan, kami terlibat dengan pelancongan, memang down, berdebuk, jatuh. Ada gitu. Jadi inilah saya nak kongsikan dan macam mana kami terlibat dengan Shaklee. Nak ceritanya macam mana kami terlibat dengan Shaklee. Sekitar awal-awal COVID hari tu, Master Hanan dan Master Majid dia ada invite kami lah untuk join dalam bisnes ni. Masa tu kami menolak dalam lebih kurang bulan 3 masa awal-awal nak jadi COVID tu, masa PKP tu, kami pun dah dijemput oleh Master Hanan dan Master Majid untuk join bisnes Shaklee ni kan. Masa tu kami orang kata sabar dulu brother, sabar dulu kita cakap macam tu kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita tengah struggle dengan bisnes kita sendiri. Masa tu tengah struggle sangat-sangat dengan nak susun bagaimana nak work from home lah. Masa tu macam mana kita semua kelang-kelang kabut, tiba-tiba notice dalam beberapa hari je untuk tutup PKP. Ingat tak PKP pertama tu sangat-sangat orang kata menguji lah kan, ramai lengang apa semua kan. Jadi itu kan. Jadi waktu tu saya buat macam-macam bisnes dan sebagainya. Lepas itu, selepas PKP, bisnes saya itu dah kembali stable. Satu hari Master Hanan ajak pergi ke Kuantan, pergi ke rumah dia di Kuantan lah. Jadi kami pun, wife saya Aziati adalah kawan baik pada Master Hanan sejak daripada dah lama dah sebelum ni, sebab Master Hanan pun sebelum ni pun adalah orang kata apa, butik butik dia buat pakaian juga, pun sama-sama satu bus menjual bersama dan sebagainya. Jadi memang ada kata apa, memang kamcing kan gitu. Jadi bila kita pergi ke sana, jadi bila kami pergi ke rumah sana, ada satu tamparan hebat lah kepada apa nama kami lah. Kami yang ada pekerja ramai, yang ada pejabat dan sebagainya, waktu tu memang struggle gila-gila. Tapi waktu kami pergi rumah Master Hanan, kami pergi, Masya Allah, waktu tu income dia pun nak dekat 80,000 dah. Dengan apa? Dengan tak ada pekerja, dengan tak ada kedai, dengan tak ada bayar sewa kedai ke, dengan tak ada apa-apa lah. Jadi benda itulah menyebabkan kami tertampar benda tu. Kata, Ya Allah, kata, korang buat bisnes apa ni kan? Korang buat bisnes apa ni sampai orang kata boleh dapat income yang sangat besar, lepas itu dengan overhead yang begitu rendah. Daripada situlah kami join dengan Shaklee ni. Sebenarnya Ati dia dah join Shaklee tahun 2018 sebagai consumer. Tapi 2020 baru join bisnes lah macam tu. Saya nak cerita, di sebalik cerita ni, selingan sikit, inilah hebatnya konsisten. Inilah hebatnya konsisten. Bayangkan, Master Hanan, dia dah buat Shaklee 4 tahun yang lepas, 2016, lebih kurang macam tu lah. Dan semenjak hari itu, beliau daripada tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa dalam Shaklee, setiap hari tanpa gagal, update, promote tentang Shaklee 15 kali, minimum 15 kali sehari, darab 365 hari, darab 4 tahun, agak-agak berapa puluh ribu dah posting tentang Shaklee yang ada dekat media sosial dia. Bayangkan, kalaulah Master Hanan dia berputus asa, adalah orang yang berputus asa. Asal promo orang reject, aku tak nak buat lah Shaklee, susah lah buat Shaklee, market dah terpu lah, apa semua susah nak jual lah apa semua, dah last berlalu pergi, krik-krik blah gitu kan. Tapi
Beliau tidak begitu. Kita boleh belajar ada satu benda iaitu konsisten walaupun banyak halangan. Macam Abi cerita tadi pun sama juga. Semua orang ada ujian tersendiri. Kita teruskan juga, jangan berputus asa. Bayangkan kalaulah dia tak, orang kata tak tak konsisten promote Shaklee, agak-agak kami pun tak join hari ini. Jadi inilah yang korang nak beritahu semua. Sekarang kita tahu ramai kat sini yang ada yang orang kata baru join, hari ni baru jadi SID, mungkin dah jadi beberapa orang yang leader dan sebagainya. Tapi mesti akan ada rejection, mesti ada orang kata apa, hujan-hujan tertentu dan sebagainya. Downline kadang ada semangat tiba-tiba hilang, pun ada juga macam tu. Memang benda tu biasa berlaku. Tapi kalau kita, kejayaan hanya ada berlaku kepada orang yang istiqamah. Itu yang penting, itu yang kena buat begitu. Jadi inilah sebuah sedikit perjalanan daripada bisnes Shaklee kami. Kenapa kami berminat dengan bisnes ini? Antara lainnya disebabkan oleh kami tengok bisnes ni tak ada overhead. Tak ada overhead. Maksud overhead tu maknanya korang, anda semua tuan-tuan puan-puan, kalau nak daftar jadi sebagai ahli Shaklee, anda adalah pemilik kepada kumpulan anda sendiri. Maknanya anda adalah pemilik bisnes itu. Overhead tak ada. Anda tak perlu nak set up sewa kedai, tak perlu nak buat banner tu berjalan, tak perlu buat IB ads. Overhead tak ada. Tak payah ambil pekerja, satu orang pekerja kita kena bayar 1,200 sekarang. Kalau ada 5 orang tak ke 10,000. Faham tak? Jadi kadang-kadang tak perform pun kita tetap kena bayar gaji dia. Jadi dalam Shaklee kami nampak kenapa antara lain ialah overhead tak ada. Tak ada overhead. Jadi overhead ni lah antara saya sangat terkesan. Mungkin anda yang bukan orang bisnes mungkin tak pernah mengalaminya, tapi biasa orang bisnes dia akan terlibat dengan overhead yang tinggi kan. Jadi overhead tak ada. Yang kedua, brand. So kenapa brand? Brand Shaklee, kami adalah founder kepada butik kami sendiri. Kita merasai dan kita tahu betapa sukar dan mahalnya untuk kita membranding supaya brand kita ni dikenali oleh ramai orang. Betapa susahnya sebenarnya, memang sangat-sangat susah sebenarnya. Bayar mahal dan sebagainya. Tapi Shaklee dah beratus tahun tak bayar kita susah-susah. Kita sebut je Shaklee, orang tahu, orang beli. So, settle masalah brand. Tolak tepi, kata brand dah settle. Yang ketiga, disebabkan apa? Sebab saya sendiri pun dah mula consume. Lepas tu ada Shaklee effect pada diri saya. Kadang-kadang kita nak menjual ni pun kita kena menjual dari jiwa. Kita bukan menjual semata-mata untuk orang beli produk, tak, kita kena asyik, kena merasai, menjiwai. Pesan guru saya, kalau kamu melakukan suatu perkara, kamu haruslah asyik dengan perkara itu. Dia kata. Untuk guru saya kat Indonesia dulu. Cakap apa? Kamu kena asyik, maknanya kita menghayati perkara ini. Jadi macam dengan bukan saja kita menjual, kita kena konsum, kita makan. Saya konsum ESP, vitamin C, Vivik, Resv, macam-macam lagi lah kan, Omega dan sebagainya. Kita kena menjual dan benda ni menjadi Shaklee effect pada diri saya. Contoh, tidur semakin best kan. Lepas tu berat badan semakin turun. Abi, dia berat badan dia dah berat badan dah turun. Saya turun 15 kilo. Saya dulu berat badan sebelum konsum Shaklee lebih kurang hampir 100, 98. Gila 98 kilo masa tu. Jadi saya konsum ESP, saya tak makan pagi, saya minum ESP, makan pun sikit dan malam minum minum air kosong dan sebagainya. Lepas tu main badminton lah apa semua. Sekarang ni dah turun 15 kilo tapi masih lagi obesity. Masih lagi, bukan obesity, masih lagi lebih berat badan dan doakanlah Abi, tolong doakan. Itulah. Jadi saya berjaya turun dan disebabkan Shaklee effect inilah saya berminat betul-betul. Berminat betul-betul dengan saya cakap dengan isteri saya, jom kita buat. Jom kita buat Shaklee sama-sama. Jadi inilah antara sebab-sebabnya. Tadi sebab overhead, brand, sebab Shaklee effect, produk tu sendiri bagus. Produk tu sendiri bagus kan. Lepas tu yang antara lain adalah Shaklee ni dah ada sistem. Sistem. Kalau anda ada pemilik syarikat sendiri, tahulah berapa puluh ribu anda nak kena invest untuk buat website, berapa puluh ribu anda nak invest untuk buat sistem, yang mana sistem yang boleh kirakan bonus untuk ejen-ejen.
Mahal tau jadi tu. Jadi dengan Shaklee kita bayar just RM35 aja. Dapat segala sistem. Punya hebat gila sistem, tak payah nak pening kepala. Target je benda-benda pasal target je berapa yang kita nak, Shaklee akan kirakan, tak payah pening kepala. Nampak tak benda tu? So saya tertarik dengan sistem. So sistem tu ada dengan murahnya, dengannya apa modal yang kecil. Mana modal ya Allah RM35. Tahu tak kalau nak buat bisnes sendiri agak-agak berapa modal? Abi ku mungkin boleh share lah aku sebagai orang bisnes dah lama kan. Kalau kita nak buat produk kita sendiri, minimum quantity untuk buat kat kilang mungkin dalam berapa puluh ribu kan. Nak renovate kedai, nak buat apa semua dah berapa ribu. Nak bayar gaji bla 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 berapa puluh ribu. Contoh kalaulah RM10,000 kita invest ataupun kita laburkan kepada bisnes kita yang sedia ada, mungkin kita tak dapat balik RM10,000. Tapi dengan Shaklee, kalau kita ada RM10,000, kalaupun kita nak invest, kalau pun kita nak invest, kita akan dapat 100% orang kata invest kepada produk je, contoh produk, dan produk tu pula nilainya sama RM10,000, dan kalau kita jual pun dapat balik RM10,000 dan dapat pula cashback. Nampak tak benda tu? Jadi dia tak hilang tau. Jadi inilah yang menyebabkan sistem inilah yang menyebabkan kami macam jom kita buat best gila. Yang keempat kot. Kenapa kita nak join dengan Shaklee adalah disebabkan oleh people. Disebabkan oleh orang-orang circle yang ada dalam Shaklee ni. Orang kena sangat-sangat beruntung tau. Malam ni join kelas 10 UV je. 10 UV tu agak-agak berapa ringgit je tu. Dalam tak tahu berapa ringgit. Kita, Abi pun saya tahu pun dia pun masuk kelas sebelum ni masuk kelas tu, masuk kelas ini, saya dah habiskan RM10,000 untuk masuk kelas saja. Bayangkan RM10,000 contohlah. Saya masuk kelas, macam-macam lah kan, macam-macam kelas. Saya masuk kelas management, kelas marketing, apa-apa semualah. Jadi dengan Shaklee anda hanya perlu requirement kerja sales saja. Sales tu pula bukan untuk master, bukan untuk organizer, untuk anda sendiri. Jadi nampak dah macam betapa beruntungnya kita dengan ada kelas yang boleh berkongsi pula dengan ramai-ramai orang secara percuma, yang mana ilmu ni juga perlu nak dapat kat luar, kena bayar. Jadi inilah menyebabkan circle ini yang saya sangat-sangat suka. Dan cerita pasal circle ni juga, kenapa saya begitu tertarik dengan Shaklee adalah circle ni positif. Yang kedua, kalau saya buat bisnes sendiri, saya ada masalah sendiri, saya tak tahu orang kata nak mengadu dengan siapa. Jadi mengadu dengan hati je lah, mengadu dengan hati pula mengadu dengan saya, jadi tak tahu mengadu dengan siapa. Lepas tu pula kita ada kawan-kawan lain kan, kawan-kawan kita ramai kawan-kawan bisnes, tapi mereka pun ada company mereka sendiri, mereka pun ada jenama mereka sendiri, so tak sama dah dari segi apa hal tu, ada masalah yang sama. Tapi dalam Shaklee, kalau kita mengalami masalah, kita boleh borak dengan upline kita, mengadu dengan upline kita, kita boleh mengadu dengan ahli grup kita boleh tanya soalan yang sama. Jadi benda ni saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Itulah yang kami sangat-sangat tertarik kenapa kita nak join dengan Shaklee walaupun kita dah ada bisnes sendiri. Jadi nak ceritanya road to master coordinator, memang kita punya impian, semua orang ada impian kat sini, semua tulis saya. Abi dah tanya tadi, saya kan, semua orang nak kan master coordinator. Tapi pesan baru minggu lepas, dalam beberapa hari lepas saya cakap dengan Mas Tahanan ada pesan kat kami, semua orang nak. Kalau kita tanya, semua orang nak, tapi semua nak kat kepala je, tapi kita nak di hati. Barulah kita asyik, kita buat dan berterusan. Semua nak, lepas tu hilang. Ramai gitu. Tapi kita nak, macam Abi cerita, Abi? Nak, lepas tu kena ada kepercayaan, belief system, kepercayaan terhadap satu benda, lepas tu ada tindakan, action, kena ada action. Jadi action ni sangat penting ni, 90% kejayaan adalah bergantung pada action. 10% adalah bergantung dengan inspirasi kita, 10% adalah plan kita, 90% bergantung, kejayaan tu bergantung kepada kita punya action kita, tindakan kita. Jadi untuk menjadi seorang leader, master coordinator, kalau anda semua hari ini mungkin supervisor ataupun masih SID dan sebagainya, jika anda dah masuk aja di level coordinator, nama betul tak? Coordinator, senior coordinator,
perkataan coordinator tu ada. Key coordinator, senior key coordinator, master coordinator. So coordinator ini adalah sebagai pemimpin. Ni adalah leader nama dia. Kita boleh naik seorang-seorang, kalau nak jadi supervisor kita boleh naik seorang-seorang. Tapi kalau kita nak naik sebagai seorang senior supervisor, kita kena ada team kita. Betul tak? Nak berjaya dalam Shaklee, kita kena bantu orang lain untuk berjaya macam kita. Macam Abi boleh cerita juga, kadang-kadang kita tolong, kita punya bonus kadang-kadang turun. Sebab apa? Sebab GUV, PUV kita kurang kan. Jadi dia macam agak kurang. Tapi dalam Shaklee yang bestnya bukan saja bonus, cash bonus tu, dia ada pula leadership bonus. Inilah yang akan multiplekan benda ni menjadi lebih besar. So untuk berjaya dalam Shaklee, nak jadi master coordinator, kita kena memimpin tim kita dengan baik. So nak menjadi seorang koordinator, perlu menjadi seorang leader. Yang leader ni adalah orang yang boleh menguruskan manusia, menguruskan masa. Tadi ada orang tanya kak, macam mana saya menguruskan masa, nak jaga syarikat, nak jaga dan sebagainya. Kita ada masa-masa tertentu yang kita kena sama-sama. Jadi tidak ada alasan kalau saya pun sibuk, saya boleh buat, kenapa anda yang mungkin yang tak seberapa sibuk, kenapa tak boleh buat? Jadi kita kena, bukan kita tak ada masa, tapi kita yang tak luangkan masa, kita yang tak beri masa. Itu saja. Jadi inilah nak perkongsian dalam ini, dah sejam 21 minit, saya pun nak jemput Abi balik. Okay Abi? Okay. Tu ni tadi tu sebab sedikit dah, mungkin ni pun dah lewat. Jadi ada tak Q&A ataupun soalan-soalan yang ditanya? Kata round terakhir lah untuk malam ini. Pun dah lewat kan. Mungkin kalau ada soalan-soalan boleh tanyakan di bawah ini. So Abi ke mana tempat lepas ni PKP? Abi boleh rentas negeri nak ke mana pula lepas ni? Banyak, tempat dia banyak. Kena plan balik. Itulah sebab kita pun apa nama? Dah lama dah terperap kat sini kan, jadi kami pun nak. Jadi insya-Allah bulan 3 ni kami ke Kedah. Bulan 3 ni insya-Allah ke Alustar, balik rumah atuk kat situ. Dekat dah tu. Okay. Okey, ada soalan apa-apa? Okey, kalau itu saya bagi peluang kepada Abi lah untuk kata-kata akhir pada malam ini. Ni kata-kata akhir lah. Okey, baik. Disebabkan tak ada soalan. Mungkin ramai yang menonton malam ni disebabkan malam ni sharing adalah main perspektif. Okey. So mungkin ada yang dia tak ada soalan tetapi dia ada harapan. Maksudnya bestnya kalau suami boleh join macam Tuan Jamal, boleh involve macam Abi dalam bisnes ni, mesti lagi laju. Betul tak Tuan Jamal? Mesti ada yang ada harapan macam tu, betul. So betul. So apa yang Abi boleh bagi tahu, Abi pun sebenarnya sebelum Abi involve dengan Mama secara total, secara penuh, Abi pun sebelum ni hanyalah orang kata support dengan sekadar beri izin. Abi dulu pernah bekerja. Kerja sebagai cikgu, kerja sebagai junior consultant waktu tu dengan Ustaz Don. Wow. Mama lah. Okay. So korang kalau korang nak ada impian nak dapatkan involvement daripada suami sama macam mana Tuan Jamal support Ati, macam mana Abi support Mama. Yang pertama Abi boleh pesan korang banyakkan berdoa. Doalah, mintalah pada Allah, ya Allah Tuhanku, aku nak sangat ada impian, nak sangat suami dapat involve total sepenuhnya, suami dapat bagi sokongan, support bukan setakat izin tapi bersama-sama kan, boleh buat live macam ni, boleh buat sembang-sembang macam ni, boleh coaching team, boleh talk dengan team, right? Itu yang pertama. Yang kedua, selain pada berdoa, yang kedua kena bersyukur. Kena bersyukur sebab suami dah bagi izin. Tinggal kita ni nak buktikan. Kita nak tunjuk pada suami kita yang aku boleh buat dan aku boleh capai sekian. Sebab macam awak apply Master Hidayuh Halim. Suami dia Master Lahsani, total involve, berhenti kerja dan total involve dalam Shaklee bersama dengan Master Hidayuh. Once bila dah nak naik jadi master. Maksudnya pencapaian tu dah agak tinggi dengan income yang dah 5 angka. Bayangkan Master Hidayuh tu boleh buat seorang-seorang tanpa total involvement daripada suami hingga income dah naik ke 5 angka.
So tak mustahil yang sedang menonton ni pun boleh capai macam tu. So yang pertama doa banyak-banyak, yang kedua korang kena bersyukur, dan yang ketiga kena buktikan sesuatu. Itu je lah daripada Habib malam ni. Ramai juga yang tak ada suami lagi. Belum lagi yang belum kahwin lagi. Jadi betul lah, memang dalam Shaklee kita boleh tengok ramai didominasi oleh kaum wanita lah. Itulah Shaklee memang sinonim dengan kaum wanita. Jadi kita lelaki ni kita support lebih kepada technical, numbering, apa nama ni, sistem. Isteri atau wanita ni lebih kepada hati untuk kita menguruskan tim tu, menguruskan hati tim tu. Itulah. Jadi kita sebagai suami betul men dekat Shaklee ni membantu benda-benda yang orang kata bahagian-bahagian teknikal lah, banyak macam tu lah. Saya pun banyak yang ke arah itu. So tak ada soalan nampak gayanya. Okay, kita pun dah agak lewat pukul 11 malam ni. Kita pun start tapi kita start tadi on time 9.30 insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Master Dr. Majid yang invite kita untuk buat sharing pada malam ini. Jadi korang semua yang ada kat sini boleh add friend saya, Jamal Rafa'i Jakiran. Abi Syukron apa nama ni? FB? Syukron Zaharuddin. Boleh juga follow kat IG pun ada follow. Jadi kita boleh saling bantu-membantu, insya-Allah, memberi inspirasi dan sebagainya. Jadi itulah, antara lain jangan putus asa. Kalau setiap ada apa yang berlaku, ada cabaran dan cabaran tersendiri, kita kena berlapang dada, kita kena konsisten. Kalau down tu biasa, tapi jangan terlalu lama, jangan berlama-lama down. Dapatkan semangat yang baru, kontak dengan upline kita supaya mereka dapat membantu kita dalam untuk terus ke depan, insya-Allah. Saya doakan semua, termasuk Abi juga, saya doa semua dapat memenuhi impian anda semua. Kalau nak closing dalam 3 hari lagi, 28 bulan, so bulan ni 28 hari saja. Bulan depan 31 hari, bulan ni 28 hari. Jadi dia agak struggle, tapi sebenarnya hidup kita perlu ada cabaran kadang-kadang. Hidup kita perlu ada tekanan. Kalau tak ada tekanan, kita tak bergerak. Kita akan selesa. Jadi kena cabar diri masing-masing. Okey? Terima kasih banyak yang sudi menonton daripada awal sampai habis. Saya ucapkan, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan di sepanjang saya dan Abi mengendali sharing kita pada malam ini. Terima kasih kepada upline kita di bawah naungan Dreamscape. Jadi Abi, terima kasih banyak ya. Semoga kita berjumpa satu hari nanti, insya-Allah, secara betul lah ni kat Maya kan. Okay, salam pada semua, insya-Allah. Alright. Okey, baik. Kita tutup kita punya live ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.